Boleh ke buat ayo? Tak boleh. Tapi saya dengar dalam radio ustaz tu baca doa apa semua tu. Baca doa boleh, buat ayo tak boleh. Dia suruh saya buat ayo. Sikit punya susah ke nak buat ni tuan-tuan? Mana boleh saya buat air? Dia minta saya buat air. Cakaplah air penawar. Satu hospital saya kawan. Sebab saya rajin bagi salam, saya rajin cakap dengan orang, saya rajin berjalan. Bila saya dah buat kawan ramai, saya buat korban. Tuan-tuan Masjid Bukit Aman pun buat korban. Saya buat korban 60 ekor lembu di sekolah saya. Tak larat tuan-tuan, 60 ekor bila nak habis? Seminggu pun tak habis. Tolak pergi tempat lain, ambil 24 ekor, 25 ekor. Siapa yang tolong? Member-member saya ni, yang saya kawan, yang saya angkat tangan, yang saya bagi salam. Mereka yang datang tolong. 300 orang datang, 400 orang tu. Kalau setakat kambing tu tak payah ikat, tak payah pegang tuan-tuan. Dia kepok kepala je. Ustaz, sembelih ustaz. Menong kambing, tak kata apa tuan-tuan. Dia yang kepok dia tu orang muda. Masya Allah. Kalau saya meniaga, agak-agak laku dah kedai saya. Laku dah, ramai kawan. Kalau saya sakit, ramai dah doa. Ramai doa. Tak, kalau saya kenuri, ramai dah hantar berat. Ramai hantar berat. Kalau saya bertanding, insya-Allah menang tuan-tuan. Saya ni kategori winnable candidate tuan-tuan. Dengan cara apa? Dengan cara akhlak. Bila kita berakhlak dengan orang, kita ramai kawan. Saya makan, kadang-kadang orang bayar percuma. Saya tak tahu siapa bayar. Makan di kedai, singgah nak ceramah, singgah makan sekejap. Bila nak bayar, oh minta maaf cik, dah dibayar. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau lah aku tahu free tadi aku makan banyak-banyak. Ya Allah, ramai kawan. Seronok tuan-tuan, ramai kawan. Saya masuk lebuh raya toll free. Bukan sebab plus member saya, bukan. Sebab pekerja tol itu member. Saya jumpa dia, Assalamualaikum. Ustaz Kazim, saya bayar ustaz. Mana tiket? Saya bayar RM1.60. Kalau RM16 bayar sendiri. RM1.60 pun duit juga tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan nak banyak kawan, ambilkan akhlak yang kedua ni. Akhlak tutur kata. Akhlak tutur kata, baik dengan orang, baik dengan orang. Tak usah sakitkan hati orang dengan kata-kata. Elokkan sebut celaka, elokkan sebut bodoh, elokkan sebut tak guna, elokkan sebut benda-benda yang tak elok. Gunakan perkataan yang sangat manis. Bila tuan-tuan gunakan perkataan yang sangat manis, insya-Allah. Tuan-tuan sebagai suami, kalau gunakan perkataan yang manis pada isteri, kan bagus. Puji dia, tapi kita jarang memuji. Isteri masak, ada kita cakap, terima kasih ya, sedap sungguh tom yum ni. Terasa pedas ni, elok. Macam kat kedai je. Memang ya bungkus pun. Menyesal aku puji. Ini kadang-kadang tak pernah puji. Ya Allah, akak-akak pujilah suami. Tak, baru suami bawa akak-akak balik kampung. Bila raya tak payah cabut undi. Puji selalu. Abang, mak kata kan, dalam banyak-banyak menantu mak kan, abang yang ambil berat pasal mak kan. Mak kata tu macam yang lain tu kurang, macam abang selalu telefon balik semua, kalau balik pun boleh buah durian semua. Mak suka sangat. Besok kita balik. Padahal mak kita tak cakap pun. Mak kita kata banyak-banyak menantu mak laki hang teruk boleh hantar dah. Tapi pasal kita cakap baik, nak bagi dia baik. Sebab tu Nabi ajar pada kita nombor 3, wala tabaghadu, jangan marah-marah sesama kita. Marah ni dia bagi dia cerai pun boleh bagi bila marah. Nak marah pasal apa? Tuan-tuan nak marah pasal apa? Benda dah berlaku, susah marah dah berlaku. Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Okey. Nama saya Kazim. Kazim maknanya orang yang menahan marah. Menahan marah di dalam hati, itu nama dia taghdab. Ya, nama dia Kazim. Sebab tu saya tak pernah marah. Ni saya senyum je. Ya, politrapik saman senyum. Dah kerja dia marah siapa? Yang kata bawa laju siapa? Ni dah bawa laju pergi marah politrapik. Siapa salah?
Hang langgar lampu merah, boleh tahan cik, selain cik melanggar lampu merah. Alah, sama-sama kita takkan tak boleh? Tak boleh, undang-undang tak undang-undang. Apalah tak boleh kalau langsung ni. Ya, langgar pasal apa? Cuma cek balik. Sebab apa hang kena? Pasal hang buat salah. Kalau kita tak nak marah pada orang, jangan buat salah. Jangan buat satu benda yang menyakitkan hati orang. Akhirnya kita takkan dimarahi. Dan kita takkan marah pada orang lain. Dan kalau kita nak marah pun, marah ni terbahagi pada 4. Pertama, orang yang cepat marah dan lambat reda. Yang kedua, orang yang cepat marah dan cepat reda. Yang ketiga, orang yang lambat marah dan cepat redanya. Yang keempat, orang yang lambat marah dan lambat redanya. 4. Tuan-tuan duduk kategori yang mana? Cita. Nombor 1, cepat marah. Cepat marah. Nak baik bila? Sampai sekarang tak baik ustaz. Dah lah cepat marah, lambat baik. Jenuh pujuk lah bulan-bulan. Ni jenis hak teruk ni. Cepat marah, lambat baik. Nombor 2, cepat marah, cepat baik. Ni marah Nabi Musa. Nabi Musa ni cepat marah tuan-tuan. Dia balik-balik daripada ambil kitab Taurat tu, dia tengok-tengok umat dia sembah patung anak lembu. Dia pergi tarik janggut Nabi Harun. Dia tarik janggut Nabi Harun. Aku dah kata dah, jaga umat kita, kenapa hang biarkan mereka sembah berhala? Nabi Harun kata, wahai anak ibuku. Bila sebut wahai anak ibuku, terus lepas tangan. Janganlah marah pada aku. Aku dah nasihat, dia tak nak ikut. Hilang marah Nabi Musa. Cepat marah, cepat reda. Yang ketiganya, lambat marah. Lambat nak marah. Kata macam-macam, tak orang semarah. Kutuk macam mana pun senyum je. Masya Allah. Nama dia Mak Senyum. Tak pernahnya marah. Tapi bila dia marah, orang minta maaf, dia maafkan orang. Ni nombor 3. Yang nombor teruk ni tuan-tuan, lambat marah, nak baik balik, makan masa lama. Ni nama dia damak. Ni nama damak. Tuan-tuan ingat cerita damak Seri Mersing? Lambat nak marah, tapi bila marah merajuk muka sebek balik ke pahang. Sampai Pak Mala pujuk dia buat dia. Damak, aku ada hajat besar dengan kau Damak. Sebelum Pak Mala menyampaikan hajat Pak Mala, biarlah saya menyampaikan hajat saya Pak Mala. Apa hajat kau Damak? Saya nak balik ke Pahang. Janganlah begitu Damak, kau tinggallah di Mersing ini, kau berkahwinlah dengan Sri. Pak Mala, kajang Pak Mala, kajang. Letih pujuk tuan-tuan. Kalau saya jadi Pak Mala, pilah baliklah menyampah aku. Tapi Pak Mala ni orang baik, dia pujuk juga tuan-tuan. Damak, sedangkan Nabi ampunkan umatnya Damak. Tu Nabi Pak Mala. Saya bukan Nabi. Ya Allah, letih tuan-tuan. Pak Mala ni pi pujuk mak dia tu, neng yatimah. Buruk. Kau ajaklah anak kau tinggal di Mersing ni buruk. Janganlah tinggalkan Mersing. Malau. Kalaulah Damak budak kecil, senang aku nasihatkannya malau. Tu yang salah Yakub tiru Mak Neng. Suara halus Mak Neng. Jangan jadi macam ini. Bila dah marah, Masya Allah, merajuk sampai kelar, tak dapat dipujuk. Ni manusia yang buruk perangai dia. Tuan-tuan, jangan jadi macam Damak. Yang keempatnya Nabi pesan apa? Wala tadabaru. Jangan kamu pulau-memulau. Jangan kamu boikot memboikot. Islam mengajar kita jangan boikot memboikot. Ya, tahun 2011, tahun 14, 32 yang lepas, kita banyak pulau-memulau, boikot memboikot. Mai 1433, mai 1433 2012 ni kita ubahlah. Kita sesama Islam, pasal apa nak gaduh? Baik-baiklah, sudah-sudahlah. Cari jalan macam mana kita nak mendamaikan umat Islam, bersatu di bawah naungan Islam, bekerja sama di bawah naungan Islam. Tak ada nak gaduh-gaduh. Apa nak gaduh pasal politik? Apa yang nak gaduh pasal ini, pasal ini? Membawa banyak masalah pada kita, membawa banyak masalah pada masyarakat. Saya sebagai penceramah bebas ni tuan-tuan, saya berjalan satu Malaysia.
Sampai ke luar negeri saya berceramah, tuan-tuan. Yang saya lihat masalah kita, orang kita sekarang ini ialah masalah politik yang melampau-lampau. Politik tidak salah, yang salahnya ialah terlampau berpolitik sampai mengabaikan perintah Nabi, mengabaikan perintah Allah supaya berbaik-baik sesama manusia, supaya bersopan santun, supaya berakhlak, supaya berkasih sayang, sudah hilang. Teruk, tuan-tuan. Saya pun letih. Tuan-tuan bukalah internet, bukalah dalam YouTube ke Facebook ke, susah, tuan-tuan. Mengajak orang jadi bersatu pun kena marah, mengajak orang supaya berpegang pada agama pun payah. Saya tak faham, tuan-tuan, hari ni apa nak jadi pada kita. Percakapan yang melampau-lampau. Ya, tengok warna bendera pun, tengok warna kemah pun tak mau. Kalau kemah tu warnanya yang dia tak berkenan. Masya Allah. Dia pergi kenuri, tengok-tengok kemah kenuri kahwin tu, warna dia tak gemar. Dia ambil nasi, dia makan tengah panas. Orang panggil dia, "Din, makanlah bawah kemah, Din, ada kerusi." Tak apa, tak apa. Warna pun tak suka. Apalah, tak sihat orang tua ni. Dia allergic, tuan-tuan. Gamak-gamaknya kalau duduk bawah kemah tu, naik biji-biji gamak ada, tuan-tuan ni. Ada setengah dia hak tu kira baiklah, dia boleh sabak, dia boleh pergi makan buah pokok tu. Ada hak setengah pula bila sampai naik motor dia boleh kono balik. Tengok-tengok kemah tu warna hak tak sesuai dengan dia, dia boleh kono. Isteri dia cubit paha. Pasal apa balik apa? Rumah sampai ke nuri tu. Tak tengok dia nonton warna apa kemah. Aku tak suka. Menonong je balik. Yang isteri ni 45 minit bersolat. Dia bukan tahu isteri duk setrika baju mula, dia pakai tudung, pakai pin saja 20 minit. Ni orang perempuan lah ni pakai pin, tanduk dua ni belah sini. Tuan-tuan ingat senang nak pakai pin tu. Asyik pakai nganga. Tak percaya cuba tengok. Asyik nganga pakai. Nganga. Dia takut cocok bahu. Dia orang perempuan ni dia menganga ni bila pakai pin. Satu lagi dia bila dia suap anak. Bila suap anak mesti menganga. Bye bye, mama. Pernah tak tuan-tuan tengok dia tutup mulut? Bye bye. Tak ada, dia mesti nganga. Tak tahu sebab apa dia nganga. Mungkin kalau anak dia tak mau mama makan. Tu yang hak jenis dua ni. Lah orang perempuan dia tambah 3 ni. Ni bawah dagu ni. Ni nak pakai ni saja 5 minit ni. Dua ada janggut perempuan ni, 3 segi bawah. Besar kipas ke duk ni. Agak-agak kalau hangat tu dia boleh kipas. Ni style orang perempuan lah ni. Masya Allah. Punyalah teruk nak bersolek, laki senang-senang patah balik tuan-tuan. Apa pasal bendera pun patah balik. Pilah kenuri kahwin. Nabi dah pesan dah, wala tadabaru. Jangan boikot memboikot. Jangan kata mengata, jangan pulau memulau. Hiduplah dalam keadaan kerjasama, tukar buku. Buatlah kerja elok-elok. Saya ceramah di Sungai Bayou selama. Ya, di Sungai Bayou selama. Jauh selama tuan-tuan Sungai Bayou ni. Nak pergi jauh, nak balik pun jauh. Balik tu saya jumpa 2 ekor babi. Duduk tengah jalan menung. Kita menung, dia menung tengok. Oi, Masya Allah. Tu nak pergi ceramah, jumpa macam-macam. Sebelum jumpa babi, saya jumpa satu lembaga putih tepi jalan. Putih tuan-tuan, mata merah. Tengok. Tapi saya tak tengok belakang lah. Ya, saya orang pesan jangan pandang belakang. Saya tak tengok. Alhamdulillah tak ada apa lah kan. Ya, dan saya pun tak tegur. Saya tak tegur pemandu saya. Nampak tak? Saya tak tegur. Sebab ada filem kata jangan tegur. Jadi saya tak tegur. Saat lagi kalau saya tegur, dia ikut saya balik rumah. Yang nama dia hantu Kak Limah. Tak sesuatu. Tu macam-macam jumpa tu Pak. Subhanallah. Sebab tu kadang-kadang orang takut pada hantu. Saya ni jumpa hantu tu bukan kata biasa, tapi ada lah jumpa. Jangan takut, relax lah. Takut apa? Dia pun makhluk Allah juga. Kalau kita takut pada dia, dia berani pada kita. Kalau kita berani pada dia, dia takut dengan kita.
Terus takut. Bila tuan-tuan takut, dia suka usik. Macam tuan-tuan usik budak kecil. Budak kecil tu menangis, lagi tuan-tuan usik. Mama, lagi dia usik. Cuba tuan-tuan usik budak tu, dia cocok mata, bam. Agak-agak tuan-tuan nak usik lagi, nak tampuk orang, dia lari. Yang kamu gatal pergi usik dia pasal apa? Sebab tu tuan-tuan, jangan takut. Ni setengahnya takut lah, Masya Allah. Dah dalam rumah nak jual rumah, dalam kereta ada hantu nak jual kereta. Takut apa? Saya dah pesan dulu dah, kalau dalam rumah kita ada bunyi pelik-pelik, jangan tegur. Kalau dia basuh kain malam-malam, kejut suami, abang, dia basuh kain malam. Ajak suami pergi ke bilik air, cakap, kamu nak basuh ke, nak apa ke, basuh lah, tapi bil air naik bulan ni jaga. Sampai tak ada masa nak basuh-basuh. Cakap tuan-tuan, insya-Allah dia tak basuh dah. Ni takut apa? Cakap kat dia, kalau bil air naik bulan ni jaga kamu. Dia pun jawab, iyalah. Pengsan lagi bini situ juga. Sebab tu jangan berlagak berani. Takut pasal apa? Saya pergi ceramah di Sungai Bayou ni tuan-tuan, pendalaman kawasan dia, tapi kehadiran malam tu Masya Allah beribu-ribu orang. Saya tengok satu garas kereta sepanjang-panjang kawasan parking. Garas dia besar. Saya kata, tuan-tuan, garas tuan-tuan ni dah cantik dah. Tuan-tuan upgradekan sikit lagi. Naikkan bata, buatkan dinding, bubuh tile elok-elok, bubuh kerusi, bubuh meja, bubuh whiteboard. Tuan-tuan boleh buka kuliah pengajian. Ibu-ibu yang pagi-pagi tak ada kerja apa, datang belajar sini 9 pagi sampai 11, balik rumah. Bapak-bapak yang tak ada kerja apa, lepas sembahyang Isyak belajar di sini. Anak-anak yang ada tuition apa semua, buat di sini. Cuti sekolah, anak-anak jangan bagi lepak mana-mana, mai tidur di masjid, buat pengajian dia dalam dewan ni. Saya tanya kat dia orang, macam mana ustaz nak buat dewan ni? Perlukan kos, perlukan perbelanjaan. Apa susah? Minta dekat orang UMNO, buat bangunan, tambahkan bata. Orang PAS bagi kerusi dengan meja. Orang keadilan bubuh aircon, siap satu bangunan. Itulah nama dia. Apa yang penting kerjasama. Takkan yang tu pun tak boleh buat. Asyik duk bergaduh, pengajian tak ada, muafakat tak ada, kerjasama tak ada, orang isap dadah lagi banyak, pecah rumah makin banyak. Bila kita nak selesai ni? Kita nak jaga kampung, kita nak jaga masyarakat, kita nak jaga agama kita. Tukar buku baru, jom kita kerjasama. Dah. Yang hijau hantar 5 orang, yang biru muda hantar 5 orang, yang biru tua hantar 5 orang. 15 orang satu malam buat rondaan dalam kampung. Selesai. Bawa torchlight, naik motor pusing ronda kampung, duduk di simpang jalan, suluh semua orang lalu masuk. Tak ada siapa nak mencuri lah. Isap dadah pun tak ada lah. Pasal apa? Kita jaga kampung kita. Ini tidak. Bila anak orang ni isap dadah, biar elok. Pak dia karak sangat, elok. Ni penyakit. Anak dia isap dadah, elok. Yang pak aja pergi ceramah, anak isap dadah. Asyik duk kata ke orang. Bila nak selesai, duduklah dalam elok-elok, buat pos kawalan, duduk jaga di situ. Setiap orang yang masuk tanya, "Cik nak ke mana?" Nak pergi rumah Pak Mat. Pak Mat ada 100 di sini. Pak Mat yang mana? Kami nak hantar ni. Kami pun ada rider juga ni. Pak Mat, tak apa je, dia kona balik. Ambil nombor kereta dia. Pasal apa dia kona bila kita tanya? Simpan nombor dia, rekod. InsyaAllah orang tak buat dah. Orang tak main tuan-tuan. Orang tak buat dah. Orang tak pecah rumah dah. Ini yang dinamakan kerjasama. Takkan itu pun kita tak boleh buat. Yang ketiganya tuan-tuan, akhlak tu datang daripada tingkah laku. Akhlak datang daripada tingkah laku. Cara bergerak, cara duduk, cara berjalan, cara melayan tetamu orang, cara melayan orang. Itu dipanggil berakhlak. Di dalam agama kita, kita diajar berakhlak. Bila tetamu datang, kita hormat dia, kita bangun dia. Dia bagi salam, tu akhlak tu. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Jangan tak jawab. Dia setengahnya tak jawab, dia dia kata ke anak, Assalamualaikum. Anak dia pukul mula anak. Dia.
Ya Allah, punya malas nak layan tetamu. Ada pula yang bapak cakap, anak jawab, apa syuk-syuk? La ilaha illallah. Jawablah, waalaikumsalam. Tapi kalau tuan-tuan tak seredi, tak selesa untuk menerima tetamu, diam je. Diam. Terus saya jawab. Dah, kawan tu pun bagi salam. Assalamualaikum. Nampak macam ada tadi. Ni pun satu hal juga, tak berakhlak juga. Dia pergi selok langsir tu. Assalamualaikum. Ya, hak dalam rumah tu duduk berangkak, duduk balik katil, duduk tunduk. Laki bini duduk tunduk. Ya Allah. Nampak. Macam mana tak tahu. Astagfirullahalazim. Apalah dia ni. Sebab tu Nabi kata kalau 3 kali bagi salam, orang tak jawab, balik. Tapi bukan bagi salam laju dan cepat. Assalamualaikum. Tak ada belak. Isteri dia suruh hantar kad kahwin. Terbaik ni suruh hantarnya satu taman. Balik rumah pun terbaik ni juga. Abang tak bagi ke? Tak ada orang. Bagi salam tak ada orang. Bagi salam. Assalamualaikum. Diam sekejap. Jangan tengok di muka pintu dia. Jangan duduk di muka pintu dia. Sebab kadang-kadang isteri dia berkemban. Dia nak lari masuk ke bilik, lalu ke pintu. Jadi isteri tak boleh lalu. Tu yang menyorok balik kusyen. Ya tuan-tuan, dalam rumah ni privasi orang. Nabi tak bagi kita tengok dalam rumah. Tu cah mencuri tu tuan-tuan. Ya, lestik mata dia pun tak apa dah. Hampir tengok ke siapa. Jangan pergi tengok mengendap, jangan skodeng. Ni lelaki bini skodeng. Mengendap kok tingkap mengaku. Kok memok bang. Hutang. Anak mak kecil mengendap sekali. 3 beranak mengendap orang beli kusyen lah. Meriah sungguh rumah mereka. Islam tak bagi kita ngendap tuan-tuan. Jangan duk ngendap-ngendap dengan orang. Jadi jangan bagi salam betul-betul di muka pintu. Sebab kita tak tahu apa yang mereka buat dalam rumah. Mereka tak selesa. Ya, dalam rumah ni hak orang. Hak orang dalam rumah ni terpulang pada dia. Dia nak pakai apa pun terpulang pada tuan rumah. Dia tutup tingkap, tutup langsir, tutup pintu. Tak pakai apa pun tak apa tuan rumah. Dalam rumah suami isteri dia tutup semua benda. Duduk di dapur, dua-dua orang duduk masak. Kan pakai apa pun. Sekali lagi makan nasi, dua-dua orang lelaki kata macam zaman batu kita kan. Dosa ke? Tak dosa. Cuma jangan duk buat selalu. Kok mak mertua mai kita terlupa. Selama rok pergi dapur. Rasa-rasa tak keluar dah tuan. Ni bahaya ni. Tuan-tuan pernah ingat dulu handphone kita ni. Lah semua ada dah wilayah Selcom lain ni, wilayah Selcom. Dulu nak dapat line sikit punya seksa lah. Pergi menikah orang kampung mana tahu. Malam pertama kawan telefon. Yang mak pak di luar tu tengah duk kira duit. Duit salam seluk. Yang pengantin tu kawan telefon. Hello? Tak clear? Tak, aku keluar kejap. Nak cakap dah. Aku keluar. Tunggu. Tak, hello. Yang mak menjerit, pak menjerit, menantu tak pakai apa. Sudah. Ni bahaya tuan-tuan handphone.